Seorang pelajar wanita di sebuah madrasah hamil hasil hubungan dengan tuan gurunya sendiri. Sebulan kemudian, satu kebenaran yang mengejutkan terbongkar. Madrasah Al-Hidayah terletak dengan tenang di kawasan perbukitan Tanjung Malim, Perak, sebuah tempat yang sering disebut-sebut sebagai lokasi paling damai dan suci di daerah itu. Setiap kali sambutan Maulidur Rasul atau Hari Raya Aidilfitri, beribu-ribu jemaah dari segenap pelosok negara akan datang berpusu-pusu, bersesak-sesak untuk beribadah dan mendengar ceramah daripada Tuan Guru Haji Sulaiman, pengetua madrasah selama lebih 15 tahun. Yang terkenal dengan perwatakannya yang warak, lemah lembut, dan petah berbicara, malah pernah beberapa kali muncul di siaran televisi nasional. Jadi, apabila kabar angin tersebar bahwa Siti Aisyah, seorang pelajar wanita di madrasah itu, sedang hamil dan bapa kepada anak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Guru sendiri, seluruh daerah itu seakan-akan bergegar. Orang ramai menjadi sangsi. Ada yang membela dengan mengatakan tiada siapa yang hidup lebih alim daripada Tuan Guru, dan cerita ini tidak masuk akal. Ada juga yang hanya berdiam diri dengan pandangan penuh keraguan, tetapi kabar angin itu tidak berhenti di situ sahaja. Suatu pagi awal bulan, ketika Makcik Kalsom, tukang masak di dapur madrasah, secara tidak sengaja masuk ke bilik kecil tempat Siti Aisyah tinggal, dia tergamam. Di atas katil kayu yang usang, gadis itu terbaring mengiring sambil memegang perutnya dan termuntah-muntah. Namun, apa yang membuatkan Makcik Kalsom terdiam 1000 bahasa adalah perut yang membuncit dengan jelas di bawah baju kurungnya yang longgar. Sebagai seorang wanita yang pernah melahirkan 3 orang anak, dia tidak mungkin silap mengenali perut itu bukan disebabkan penyakit atau kegemukan, tetapi tanda jelas kandungan yang sudah berusia lebih 3 bulan. Selepas terkejut seketika, dia perlahan-lahan menutup pintu. Hari itu, Madrasah Al-Hidayah sunyi tanpa alunan zikir pagi. Siti Aisyah tidak turun untuk mengaji seperti biasa, dan di dapur, tangan Makcik Kalsom terketar-ketar mengupas bawang. Hatinya berkecamuk, takkanlah cerita itu benar. Siti Aisyah, seorang gadis berusia 20 tahun, telah masuk ke madrasah itu sejak berumur 12 tahun, seorang anak yatim piatu yang sangat baik dan pendiam. Bagaimana dia boleh terjerumus ke dalam kancah ini? Dia sentiasa menunduk, bercakap dengan suara yang perlahan, dan hanya menjawab iya apabila dipanggil. Selama 8 tahun, Madrasah Al-Hidayah adalah satu-satunya rumah yang dia kenali. Jika bukan kerana keadaan hidup yang sukar, masakan seorang anak kecil seperti Aisyah menyerahkan hidupnya kepada jalan agama sejak kecil? Tetapi kini, perut itu bagaikan batu besar yang menghempap dada semua orang yang mengetahui rahsia itu. Siapa bapa kepada anak itu, Siti Aisyah tidak bersuara. Matanya merah bengkak, tetapi dia tetap berkeras untuk diam. Tuan Guru pula masih mengimamkan solat seolah-olah tiada apa yang berlaku. Jemaah masih datang untuk beribadah, tetapi orang-orang di dalam madrasah mula berbisik-bisik. Sebulan kemudian, badai benar-benar melanda apabila seorang wartawan muda yang pulang ke kampung untuk menziarahi kubur ibunya terdengar berita itu dan memutuskan untuk menyiasat secara senyap. Dan apa yang tersembunyi di sebalik jubah dan serban itu membuatkan seluruh negeri Perak gempar. Makcik Kalsom bangun ketika hari masih gelap. Dia sudah biasa bekerja di dapur Madrasah Al-Hidayah selama hampir 8 tahun. Dia telah menyaksikan begitu banyak sambutan Maulidur Rasul yang dipenuhi orang ramai. Tetapi hari itu, dia berasa sangat aneh. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya yang membawa bakul sayur melalui laman yang basah di embun terasa sejuk,
tetapi hatinya resah gelisah. Dia membelok ke arah deretan bilik di belakang dewan solat utama, tempat tinggal pelajar lelaki dan 2 pelajar wanita. Pintu bilik Siti Aisyah sedikit terbuka. Selalunya, gadis itu bangun sangat awal, membantunya menghidupkan api, menyapu laman, dan mencuci periuk. Hari ini, suasana terlalu sunyi, tiada bunyi selipar maupun bunyi orang bergerak. "Aisyah, dah bangun ke, nak?" Makcik Kalsom memanggil perlahan. Tiada jawapan. Dia melangkah masuk. Cahaya malap menembusi tingkap kecil. Di atas katil kayu, Siti Aisyah terbaring mengiring, memeluk perutnya, peluh membasahi dahi. Dan kemudian, apa yang membuatkan Makcik Kalsom hampir menjatuhkan bakul sayurnya adalah baju kurung gadis itu yang terselak, menampakkan bahagian perutnya yang tegang membuncit. Dia berdiri kaku, matanya terpaku pada pemandangan itu seolah-olah tidak percaya. Bagaimana seorang gadis yang setiap hari hanya tahu beribadah, mengaji, dan berzikir boleh hamil? "Aisyah, kenapa jadi macam ni, nak? Siapa yang buat kamu sampai jadi begini?" Suara Makcik Kalsom tersekat-sekat. Siti Aisyah membuka mata, pandangannya basah dengan air mata, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia menggeletar, menarik bajunya untuk menutup perut dan memalingkan muka ke dinding. Makcik Kalsom terduduk di tepi katil, air matanya hampir menitis. "Cakaplah, nak, siapa bapa budak ni? Adakah orang dalam madrasah ni?" Gadis itu tetap diam, bibirnya terkatup rapat, matanya seolah-olah sudah lama mati. Seketika kemudian, Makcik Kalsom bangun dan melangkah keluar, hatinya panik. Dia tidak tahu hendak memberitahu siapa. Jika diberitahu kepada Tuan Guru, bagaimana jika dialah orangnya? Jika diberitahu kepada orang kampung, mereka akan datang membawa kemarahan dan caci maki. Hati Makcik Kalsom bagaikan terbakar antara kasihan dan marah. Kasihan pada anak yatim yang baik dan tidak tahu apa-apa selain mengaji dan berzikir. Marah kerana gadis itu berdiam diri dan marah juga kerana tempat yang disangka suci ini boleh menyembunyikan rahsia yang begitu dahsyat. Hari itu, Siti Aisyah tidak turun untuk sarapan. Makcik Kalsom mereka alasan mengatakan gadis itu tidak sehat, mungkin demam. Tetapi suasana di madrasah mula berubah. Pelajar-pelajar lelaki berbisik-bisik. Beberapa jemaah yang datang awal untuk solat duha memandang sekeliling dengan penuh tanda tanya. Ada yang tercetus bertanya, "Tak nampak pula budak perempuan muda tu, ya? Selalu dia yang siapkan sejadah." Tuan Guru Haji Sulaiman masih duduk di dewan solat utama. Wajahnya tenang tanpa sebarang riak. Tetapi Makcik Kalsom yang melihat dari dapur merasakan ada sesuatu yang sangat aneh pada pandangan matanya. Seolah-olah dia sudah tahu, seolah-olah semuanya masih dalam kawalannya. Malam itu, Siti Aisyah menyelinap ke dapur untuk mengambil sedikit bubur nasi. Makcik Kalsom sudah menunggunya. "Aisyah, kalau kamu tak bersuara, orang lain yang akan bersuara bagi pihak kamu. Tapi masa tu, keadaan mungkin tak seperti yang kamu harapkan." Gadis itu berdiri kaku, kedua-dua tangannya memeluk perut, setitis air mata mengalir perlahan. "Saya tak boleh cakap, saya takut." "Kamu takut apa? Meruah siapa?" Siti Aisyah mula menggeletar. Makcik Kalsom melangkah mendekat, memegang tangannya. "Kalau kamu tak bersuara, tiada siapa boleh tolong kamu. Dan bukan kamu seorang sahaja, tapi kandungan dalam perut kamu juga." Malam itu, angin bertiup kencang di perbukitan. Di dalam dewan solat, kalimah Allah di dinding masih teguh. Tetapi di bawahnya, satu titik hitam telah membesar secara senyap selama berbulan-bulan, bersedia untuk meletus.
Madrasah Al-Hidayah asalnya tenang. Tetapi sejak pagi yang genting itu, suasana di madrasah seakan-akan dikoyakkan oleh pandangan mata dan bisikan yang tidak jelas. Pelajar-pelajar lelaki yang selalunya riang kini mula berbisik sesama sendiri ketika menyapu laman. Seorang budak lelaki berusia 13 tahun berbisik, "Ke Aisyah dah beberapa hari tak nampak, bukan sakit biasa tu. Malam tadi, saya nampak Makcik Kalsum menangis dengan dia kat dapur." Seorang pelajar yang lebih senior menjeling sekeliling, berlagak seperti tahu segalanya. "Ada orang cakap dia mengandung." Ayat terakhir itu, walaupun perlahan seperti hembusan angin, cukup untuk membuatkan beberapa orang yang sedang mengaji di sebelah terhenti. Khabar angin itu seperti pisau tumpul berkarat, tidak membunuh serta-merta, tetapi perlahan-lahan mereputkan segalanya. Orang pertama yang bersuara adalah seorang jamaah tetap yang sudah tua, yang setiap hari datang ke madrasah untuk membersihkan dewan solat. Dia memanggil Makcik Kalsom ke belakang, suaranya perlahan seperti asap kemenyan. "Saya ada dengar cerita, tapi kamu yang paling rapat dengan Siti Aisyah." "Betul ke dia mengandung?" Makcik Kalsom serba salah, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah takut jika dia memberitahu kebenaran, Tuhan pun akan berpaling. Tetapi akhirnya dia hanya diam, tidak mengiyakan, tidak juga menafikan. Keheningan itu menjadi pencetusnya. 3 hari kemudian, pada waktu tengah hari yang terik, sekumpulan orang datang ke madrasah untuk beribadah. Dalam kumpulan itu, ada Puan Zainab, istri seorang pegawai daerah yang sering datang berdoa. Dia masuk ke dewan solat utama, meletakkan juadah di atas meja, matanya melilau sebelum berhenti pada Tuan Guru Haji Sulaiman yang sedang berdiri di belakang mimbar. Dia menunduk hormat, tetapi mulutnya berbisik kepada orang di sebelahnya. "Dengar, cerita budak perempuan tu mengandung dan kabarnya dengan Tuan Guru sendiri." Orang di sebelahnya terkejut dan berkata perlahan, "Jangan cakap kuat-kuat, bahaya." "Tapi saya dengar orang kampung sini cakap macam tu, siapa berani sentuh? Tuan Guru ni terkenal satu negeri." Mereka tidak tahu bahwa beberapa langkah dari situ, di sebalik tirai nipis di belakang dewan, Makcik Kalsom berdiri kaku. Dia mendengar semuanya dan hatinya bagai diremuk. Malam menjelang, angin gunung menderu melalui anak-anak tangga batu. Siti Aisyah duduk di hadapan biliknya, memeluk perut, matanya memandang ke pekatan malam. Dia mendengar bunyi dari jauh, alunan zikir bercampur dengan bunyi ketukan, tetapi di dalam hatinya hanya ada satu bunyi, yaitu bisikan-bisikan, kata-kata dingin, keraguan, dan penghinaan. "Anakku, kamu dengar tak?" Dia berbisik kepada perutnya. "Orang akan benci ibu, caci ibu. Tapi ibu janji, walau apapun terjadi, ibu akan jaga kamu." Dari dalam kegelapan, Makcik Kalsom mendekat, menyelimutkan sehelai kain tebal ke bahunya. "Jangan duduk kat luar lama-lama, angin malam tak elok." Siti Aisyah tidak menjawab, hanya memandang Makcik Kalsom, matanya merah bengkak. Esok, Makcik Kalsom berbisik, "Makcik akan pergi cari seseorang. Kamu percaya Makcik kan?" Buat pertama kalinya selepas berhari-hari, Siti Aisyah mengangguk. Dan di tempat lain, di dalam bilik pribadi pengetua, lampu masih menyala. Tuan Guru Haji Sulaiman duduk di belakang meja kayu cengal, tangannya membelek tasbih, tetapi matanya dingin dan dalam. Di sebelahnya, ada sebuah telepon bimbit yang baru sahaja dimatikan skrinnya dengan mesej terakhir tertera. Ada orang dah mula syak, apa langkah seterusnya?
Pagi esoknya, ketika kabus gunung belum hilang, Makcik Kalsom senyap-senyap meninggalkan madrasah. Kakinya yang bersarung selipar jepun melangkah laju ke arah kampung di bawah, menuju ke rumah seseorang yang dia percaya, jika masih ada sedikit hati nurani, tidak akan buat tidak tahu dengan kebenaran yang akan dia sampaikan. Orang itu bernama Pak Cik Idris, bekas ahli jawatan kuasa madrasah yang pernah menjadi orang kanan Tuan Guru Haji Sulaiman pada hari-hari awal pembinaan semula madrasah selepas ia terbiar lama. Tetapi 3 tahun lalu, dia menarik diri dan menyerahkan peranannya kepada orang lain, tiada siapa tahu sebabnya. Sejak itu, dia jarang datang ke madrasah, hanya tinggal di rumah menternak ayam dan bercucuk tanam, memerhati madrasah dari jauh. Idris, saya nak bercakap dengan awak. Perkara ni besar. Makcik Kalsom masuk ke halaman rumah, belum sempat duduk, suaranya sudah tersekat-sekat. Pak Cik Idris menjemputnya masuk, menuangkan secawan teh panas dan duduk diam mendengar setiap patah perkataan. Wajahnya yang tua dan dimamah usia, kadang-kadang berkerut, kadang-kadang menunduk. Apabila dia mendengar bahagian tentang Siti Aisyah yang hamil dalam diam, dan tiada siapa berani bertanya kepada Tuan Guru, tangannya menggenggam erat, urat-urat timbul. Saya tahu, dah lama ada yang tak kena. Makcik Kalsom terkejut. Awak tahu apa? 3 tahun lepas, saya pernah nampak Tuan Guru tutup pintu biliknya dengan budak Aisyah tu lama. Masa tu, Aisyah baru 17 tahun. Bila saya tanya, dia marah dan cakap saya fikir yang bukan-bukan. Lepas tu, saya minta berhenti. Makcik Kalsom menggigil. Awak tak cakap apa-apa pada sesiapa? Saya cakap, siapa nak percaya? Satu daerah ni anggap dia macam wali. Saya diam sebab saya fikir budak tu akan dewasa dan akan okey. Tapi sekarang dia mengandung, maknanya dia tak berhenti. Makcik Kalsom berkata dengan sedih, saya cuma takut kalau kita tak buat apa-apa. Nanti orang akan label dia perempuan sundal dan rejam dia sampai mati. Sedangkan Tuan Guru tu masih terus bagi ceramah. Keheningan berlanjutan beberapa minit sebelum Pak Cik Idris berdiri. Suaranya tegas. Baiklah, biar saya tulis surat aduan, mesti ada yang melaporkan. Tapi kalau saya seorang, tak ada siapa akan percaya. Awak sanggup letak nama bersama saya? Makcik Kalsom teragak-agak seketika. Takut, tetapi kemudian teringat mata Siti Aisyah yang merah bengkak malam tadi dan mengangguk seolah-olah melepaskan nafas terpanjang dalam hidupnya. Petang itu, satu surat aduan tanpa nama ditaip dan dicetak 3 salinan, dimasukkan ke dalam sampul surat tertutup. Satu salinan dihantar ke pejabat agama daerah, satu lagi ke Majlis Agama Islam Negeri. Salinan terakhir, Makcik Kalsom selitkan di bawah bantal Siti Aisyah sebagai satu janji senyap. Di madrasah, angin mula bertiup kencang. Pokok ara tua berdesir seolah-olah dapat merasakan sesuatu yang akan datang. Dan di bilik batu di belakang Dewan Solat, Tuan Guru Haji Sulaiman memandang skrin telefonnya di mana ada mesej baru. Ada orang dah mula bertindak. Tuan Guru patut bersedia. Dia tersenyum sinis, matanya terpejam, mulutnya terkumat kamit berzikir, tetapi di dalam hatinya satu rancangan lain sudah mula terbentuk. Malam turun dengan perlahan di perbukitan itu. Angin bertiup lembut melalui bumbung madrasah yang berlumut, menyelinap masuk ke setiap celah pintu. Setiap ketukan zikir terasa lebih panjang dan dingin. Di dalam bilik kecil di hujung koridor, Siti Aisyah berbaring menghadap dinding, tangan memeluk perut, matanya terbuka luas selama beberapa jam tanpa berkelip.
Makcik Kalsum masuk perlahan, meletakkan semangkuk bubur panas di atas meja buluh dan memandang gadis itu seperti anak sendiri. Dia baru berusia 20 tahun, umur di mana sepatutnya dia sedang berseronok di luar, bermimpi tentang cinta, bukan menanggung kandungan dalam ketakutan di tempat suci. Makanlah sikit bubur nih, bagi ada tenaga, katanya perlahan. Siti Aisyah tidak menjawab, tetapi selepas beberapa menit, dia bangun dan senyap-senyap menyuap bubur ke mulutnya, tanpa sepatah kata. Makcik Kalsom tidak tergesa-gesa. Dia tahu ada kesakitan yang tidak memerlukan nasihat, hanya teman di sisi. Sebelum pergi, dia bangun, membetulkan selimut, menepuk lembut bahu gadis itu, dan senyap-senyap meletakkan sepucuk sampul surat tebal di bawah bantalnya, tanpa berkata apa-apa. Apabila bilik itu kembali sunyi, barulah Siti Aisyah mengeluarkan tangannya, menarik sampul surat itu untuk melihat. Dia menggigil apabila membuka surat aduan itu dan membacanya. Ia adalah surat aduan, ditulis dengan jelas setiap baris, menuduh Tuan Guru Haji Sulaiman, pengetua Madrasah Al-Hidayah, melakukan perbuatan mencabuli pelajar wanita Siti Aisyah yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, dan memohon pihak berkuasa untuk menyiasat bagi memastikan keadilan dan melindungi mangsa. Di bawah surat itu ada dua tanda tangan yang comot tetapi tegas, Idris dan Kalsom. Dia menggigit bibir, tangannya menggenggam erat kertas itu, hatinya bagai diremas. Sejak perutnya mula membesar, dia tahu dia tidak dapat menyembunyikannya lama lagi. Tetapi untuk mendedahkan kebenaran ini, dia takut dicaci, disalah faham, dipanggil perempuan jalang. Tetapi sekarang, ada orang yang berdiri untuknya, tanpa memaksa, tanpa menyuruhnya bersuara. Buat pertama kali dalam beberapa bulan, Siti Aisyah menangis, bukan kerana malu, tetapi kerana ada yang mempercayainya. Pagi keesokannya, 3 pucuk surat tertutup dihantar. 1 melalui pejabat pos daerah, 1 dihantar terus ke Majlis Agama Islam Negeri, dan 1 lagi dihantar secara senyap kepada Amirul, seorang wartawan muda yang pernah belajar di Madrasah Al-Hidayah, kini bekerja di sebuah syarikat akhbar negeri. 2 hari kemudian, Amirul muncul di madrasah dengan alasan untuk menziarahi tempat lama. Pandangannya lebih tajam daripada orang biasa. Dan ketika dia duduk berhadapan dengan Tuan Guru Haji Sulaiman untuk bertanya kabar, tangannya di bawah meja telah menghidupkan perakam suara. Sementara di hujung deretan bilik di belakang, Siti Aisyah berdiri diam memandang ke arah dewan solat utama. Di tangannya ada sekeping kertas kecil. Kalau kau masih nak hidup, jangan berani buka mulut. Siapa akan percaya seorang perempuan yang tak jaga maruah? Kertas dengan tulisan comot itu diselitkan melalui celah pintu biliknya malam tadi. Walaupun tanpa nama, setiap hurufnya bagaikan torehan sejuk di kulit Siti Aisyah. Dia membacanya berulang kali. Setiap kali membaca, hatinya sesak. Dadanya berat bagai dihempap batu. Peluh membasahi pelipisnya, walaupun cuaca di luar sejuk. Siapa yang tahu? Adakah orang itu yang menulisnya? Siti Aisyah menyembunyikan kertas itu di dalam bantal. Tetapi malam itu dia tidak dapat tidur. Pikirannya kusut. Ada sesuatu yang gelap dan menakutkan sedang mengintai di sekitar madrasah. Ia bukan lagi tempat yang suci, bukan lagi sebuah rumah. Pagi esoknya, semasa mencuci pinggan di dapur, dia perasan pandangan Ustazah Fatimah yang pernah menjadi teman sebiliknya, memandangnya dengan aneh, bukan lagi pandangan mesra, tetapi penuh siasatan, keraguan, malah sedikit penghinaan. Fatimah tidak bertanya apa-apa, tetapi semasa berlalu pergi, dia melontarkan 1 ayat perlahan seperti angin lalu. Duduk di tempat suci,
tapi tak jaga diri, Tuhan pun takkan terima. Siti Aisyah berdiri kaku. Rupa-rupanya cerita itu sudah mula tersebar, dan orang ramai secara otomatik menyalahkannya. Tepat pada masanya, Makcik Kalsom lalu dan melihat wajah Aisyah yang pucat lesi, terus menariknya ke bilik. "Kamu jangan fikir yang bukan-bukan," pesannya. "Lagi kamu diam, lagi mereka putar belitkan kebenaran. Tapi kalau kamu bersuara, sekurang-kurangnya kamu ada peluang untuk bersihkan nama. Tapi saya takut orang tak percaya," Siti Aisyah menangis. "Saya seorang pelajar di sini. Siapa akan percaya tuduhan saya? Siapa akan percaya Tuan Guru buat perkara macam tu?" Makcik Kalsom diam. Matanya yang tua kelihatan sedih. Dia tahu benar, dalam masyarakat ini, seorang lelaki berkuasa yang memakai jubah agama sentiasa dianggap suci. Manakala seorang gadis muda, walaupun seorang pelajar madrasah, jika terpalit skandal, akan terus dilabel rosak akhlak. "Kamu tahu tak kenapa Makcik berani tanda tangan surat tu?" Makcik Kalsom bertanya. "Sebab kalau kita tak bangkit, lepas kamu akan ada ramai lagi budak perempuan lain yang masuk madrasah dengan impian untuk belajar agama, tapi akhirnya jatuh ke tangan syaitan." Siti Aisyah tergamam. Malam itu, ada satu bayang-bayang menyelinap di sepanjang koridor madrasah. Di tangannya ada sebilah pisau kecil yang diselitkan di dalam lengan jubahnya. Tetapi sebelum sampai ke destinasinya, dari sudut rumah, Pakcik Idris tiba-tiba muncul, tangannya memegang sebatang kayu. "Malam-malam buta menyelinap buat apa, Kamal?" Orang itu terkejut, berpaling dan lari. Pagi esoknya, Pakcik Idris menemui kesan tikaman pisau di dinding kayu, betul-betul di sebelah tempat Siti Aisyah selalu duduk mengaji setiap malam. Tiada siapa yang cedera, tetapi mesejnya sangat jelas, seseorang sedang memberi amaran. Petang itu, hujan turun renyai-renyai. Hujan pertama musim itu seolah-olah membersihkan suasana suram yang menyelubungi bumbung lama Madrasah Al-Hidayah. Di bawah hujan renyai, seorang lelaki memakai kemeja putih dan seluar gelap melangkah masuk melalui pintu gerbang. Dia tidak datang untuk beribadah, tidak membakar kemenyan, tidak sujud, hanya berdiri memandang sekeliling. Matanya tajam, seolah-olah sedang memperhati tempat kejadian jenayah dan bukannya sebuah madrasah. Itulah Amirul, wartawan akhbar negeri yang telah menerima surat tanpa nama daripada Makcik Kalsom 2 hari sebelumnya. Dia pernah belajar di sini ketika berusia 18 tahun. Tuan Guru sendiri yang memberinya nama Islam. Tetapi selepas masuk universiti dan menyaksikan beberapa perkara yang tidak kena, dia senyap-senyap pergi dan tidak pernah kembali. Tetapi kali ini, dia kembali bukan untuk beribadah, tetapi untuk menyiasat. Selama 3 jam di madrasah, Amirul tidak merakam gambar, tidak mencatat nota. Dia hanya duduk, minum teh, berbual dengan beberapa pelajar lama, bertanya kabar, tetapi matanya tidak terlepas dari memerhati setiap sudut. Dari rekahan pada dinding di belakang dewan solat hingga ke tingkah laku mencurigakan beberapa orang apabila nama Siti Aisyah disebut. Apabila hujan reda, dia berjalan ke belakang madrasah, di mana terdapat deretan bilik kecil untuk pelajar wanita. Dia duduk di bangku batu, senyap-senyap menghidupkan perakam suara kecil di dalam poket bajunya. Beberapa minit kemudian, Makcik Kalsom keluar, tangannya membawa sebungkus kertas kecil. "Kamu ni Amirul kan? Anak Makcik Lela kat kampung bawah tu." Amirul berdiri dan mengangguk. "Ya, Makcik." "Saya Amirul. Makcik masih ingat saya?" Makcik Kalsom tersenyum sedih. "Mestilah ingat. Kamu selalu datang madrasah buat kerja sukarela. Pernah tidur sini beberapa malam. Arwah mak kamu baik orangnya. Meninggal awal, semua orang sayang." Mereka berdua diam seketika.
Kemudian Makcik Kalsom menarik Amirul untuk duduk, suaranya perlahan. Amirul, cerita yang kamu tahu tuh benar. Macam mana dengan dia? Amirul bertanya. Aisyah tuh tengah serabut, dia diugut, tapi dia tak menafikan. Amirul mengangguk. Saya datang sini untuk cari kebenaran. Tapi kalau tak ada bukti, artikel saya akan disekat. Atau lebih teruk, saya akan disaman kerana memfitnah. Makcik Kalsom perlahan-lahan mengeluarkan sebuah buku nota kecil dari bungkusan kertas itu. Kulitnya usang dan terkoyak di tepi. Diari budak tu, dia tulis senyap-senyap setiap kali. Setiap kali kejadian, tarikh, masa, bilik mana, ayat-ayat yang Tuan Guru cakap. Ada juga dia lukis pelan madrasah, tandakan lokasi. Amirul mengambil buku nota itu, tangannya sedikit menggeletar. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi di dalam hatinya sesuatu sedang bergelora, bukan hanya kemarahan, tetapi satu desakan yang tidak dapat ditahan untuk mendedahkan kebenaran. Tepat pada masa itu, dari arah koridor, kedengaran bunyi langkah kaki. Tuan Guru Haji Sulaiman muncul dengan senyuman mesra. Subhanallah, saudara masih di sini. Amirul merapatkan tangan dan menunduk. Ya, Tuan Guru, saya singgah untuk mencari ketenangan lama. Tak sangka hujan, jadi terlekat lama sikit. Pintu madrasah sentiasa terbuka. Tapi ada perkara lagi dicari, lagi mudah terjerat dalam dosa. Amirul tersenyum sinis, merapatkan tangan sekali lagi dan berlalu pergi. Dan dia tahu pertarungan ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak keseorangan. Amirul kembali ke bilik sewanya berhampiran kaki bukit, tempat yang disewanya sementara untuk menyiapkan tugasan mengenai budaya kerohanian di kawasan pedalaman. Sebenarnya, itu hanyalah alasan untuk dia mencari petunjuk secara senyap. Malam sudah larut, cahaya lampu kuning malap menerangi buku diari yang usang itu. Dia membuka halaman pertama. 12 hari bulan. Tuan Guru panggil saya masuk, bersihkan bilik. Pintu dikunci. Saya rasa pelik, tapi saya ikut sahaja. Dia suruh saya urut bahunya sebab sakit belakang. Saya segan, tapi tak berani bantah. Masa dia tarik tangan saya dekat, badan saya jadi lemah. Saya menangis. Amirul berhenti. Tangannya sedikit menggeletar. Dia cuba menelan air liur dan membuka halaman seterusnya. 27 hari bulan. Saya nak minta pindah ke madrasah lain, tapi Tuan Guru kata dia paling sayang saya di sini. Saya takut. 4 hari bulan seterusnya. Tuan Guru kata di jalan Tuhan, semuanya ujian dunia kalau hati tak kuat. Aisyah, budak baik, jangan kecewakan Tuan Guru. Saya diam. Saya tak tahu mana yang betul, mana yang salah lagi. Setiap helaian kertas adalah satu kepingan dalam rantaian tragedi senyap. Tiada jeritan, tiada darah, tetapi kesakitan yang menyesakkan. Gadis itu, dari seorang anak yatim yang dijaga oleh madrasah, membesar dengan kepercayaan kepada agama, telah dihancurkan oleh orang yang dipercayainya sebagai pembimbing. Amirul membuka halaman-halaman terakhir. 18 hari bulan, saya tak datang haid, badan letih loya. Saya dah agak, tapi saya masih tak berani nak pastikan. 1 hari bulan berikutnya, saya buat ujian, 2 garisan. Saya tak menangis, saya cuma rasa sejuk, sangat sejuk. 6 hari bulan. Saya nak beritahu Ustazah Fatimah, tapi tengok cara dia pandang saya kebelakangan ni, saya tahu dia syak, tapi dia juga pandang hina pada saya. Saya takut, saya tanggung seorang diri. Halaman terakhir adalah lakaran pelan madrasah dengan tandaan pen merah di tempat-tempat dia pernah dipanggil masuk. Bilik pribadi Tuan Guru, bilik perpustakaan lama,
rumah stor, malah tempat dia pernah bersembunyi menangis selepas sesi mengaji pribadi yang berlarutan lebih 2 jam. Amirul menutup buku nota itu, menarik nafas panjang. Dia tahu ini adalah satu-satunya perkara yang boleh menyelamatkan Siti Aisyah dan juga satu-satunya perkara yang boleh membakar reputasi Tuan Guru Haji Sulaiman selama belasan tahun. Tetapi jika didedahkan dengan cara yang salah, orang ramai akan memutarkannya, mengatakan gadis itu mereka cerita untuk memfitnah. Pagi esoknya, Amirul bertemu semula dengan Makcik Kalsom di sebuah kedai minum di kaki bukit. Dia meletakkan buku nota itu di hadapan Makcik Kalsom. Suaranya perlahan tetapi tegas. Kita perlukan pengesahan. Dia kena berdepan dengan ketakutannya sendiri. Tiada orang lain boleh buat untuknya. Makcik Kalsom memandangnya. Matanya sudah letih selepas berhari-hari resah dan mengangguk perlahan. Malam ni, Makcik akan pujuk dia. Malam di Madrasah Al-Hidayah sunyi sepi. Di luar, pokok ara tua menunduk dalam kegelapan. Daunnya berdesir ditiup angin seolah-olah berbisik dengan langit dan bumi. Di dalam bilik kecil di hujung, Siti Aisyah duduk diam di birai katil, tangan memeluk perut, matanya kosong, memandang kegelapan di hadapannya. Dia tidak tidur, tidak juga menangis. Hatinya seolah-olah sudah kosong sejak lama. Hanya perutnya yang semakin membesar setiap hari mengingatkannya bahwa dia masih hidup dan ada satu nyawa yang memerlukan nafas dari tubuhnya yang kurus. Makcik Kalsom menutup pintu, perlahan-lahan duduk di sebelahnya. Di tangannya ada segelas susu panas. Minumlah nak, jangan biarkan perut kosong, kasihan pada bayi. Siti Aisyah menggeleng perlahan. Aisyah, Makcik Kalsom memegang tangannya, kamu dah tak ada jalan undur lagi. Mereka sedang memerhati, mereka nak tutup mulut kamu. Kalau hari ini kamu diam, esok kamu hilang, tiada siapa tahu, tiada siapa akan selamatkan. Dia menggeletar sedikit. Saya tak berani. Kalau saya cakap, orang akan fikir saya reka cerita. Mereka akan kutuk saya. Mereka akan kata, saya goda Tuan Guru. Tapi kalau kamu diam, Makcik Kalsom memotong, suaranya tiba-tiba tersekat. Orang akan kata kamu perempuan tak bermaruah. Kandungan ni, tak ada siapa akan percaya kamu dipaksa. Mereka akan kata kamu rela. Kamu sanggup terima semua tu? Siti Aisyah menggigit bibir. Kerongkongnya terasa pahit. Selama berbulan-bulan, dia menelan segalanya. Ketakutan, malu, aib. Setiap kali Tuan Guru memanggilnya masuk ke bilik, bercakap tentang agama, kemudian menyentuh tubuhnya, dia berasa jijik dengan dirinya sendiri. Tetapi apabila Tuan Guru itu menunduk berzikir di hadapan ratusan jemaah, pandangannya kelihatan begitu suci. Seluruh dunia menunduk hormat kepadanya, manakala dia hanyalah bayang-bayang bisu di sebalik pasu bunga. Amirul, wartawan tu, dia percaya kamu. Makcik Kalsom menyambung. Dia ada diari yang kamu tulis. Dia nak tolong kamu, tapi dia tak boleh buat perkara paling penting untuk kamu, iaitu menyuarakan kebenaran. Siti Aisyah menggeletar hebat. Kalau saya cakap, saya bukan lagi seorang pelajar di sini. Makcik Kalsom memegang bahunya, air mata mengalir. Kamu tak pernah bersalah, nak. Yang salah ialah orang yang menggunakan jubah agama untuk menutup nafsu binatangnya. Kalau kamu diam, kamu sendiri yang membakar tahun-tahun pengajian kamu yang suci. Arwah mak kamu meninggal awal. Kalau rohnya masih ada di sini, dia tentu mau kamu terus hidup, bukan menanggung malu seumur hidup. Itulah kali pertama Siti Aisyah mendengar perkataan mak disebut dengan begitu jelas. Dia teresa-esa.
Air mata yang ditahan selama berbulan-bulan akhirnya tumpah. Makcik Kalsom memeluknya. Esok, kamu cuma perlu jumpa Amirul. Kamu ceritakan, tak perlu panjang lebar. Cukup kamu cakap, ya, saya dipaksa. Itu sahaja. Siti Aisyah mengangguk. Malam itu tiada siapa yang tidur. Di luar, bunyi zikir bergema dingin. Di dalam bilik kecil itu, seorang gadis muda senyap-senyap mengusap perutnya, berbisik perlahan, "Anakku, ibu tak akan mengalah." Pagi esoknya, matahari mula terbit, tetapi suasana di madrasah masih suram seolah-olah diselaputi kabus nipis. Semua orang masih mengaji, masih beribadah, masih tersenyum sambil merapatkan tangan. Tetapi pandangan yang diberikan kepada Siti Aisyah semakin berat, penuh siasatan dan bisikan. Makcik Kalsom telah berjanji dengan Amirul malam tadi. Pukul 9 pagi, tepat pada masanya, dia berada di dalam bilik kecil di belakang dapur. Tempat yang jarang dilalui orang, juga tempat Makcik Kalsom berehat setiap petang. Siti Aisyah duduk di atas tikar, kedua-dua tangannya menggenggam ujung baju, matanya merah bengkak, rambutnya terurai, tiada lagi seri seorang pelajar wanita yang muda. Di sebelahnya, Makcik Kalsom meletakkan tangan lembut di bahunya. Amirul duduk di hadapan, wajahnya serius, pandangannya tidak memaksa, tetapi penuh kesabaran. Di atas meja ada buku diari yang telah dibacanya sepanjang malam. "Aisyah, awak tak perlu ceritakan semula semuanya," Amirul berkata dengan suara perlahan. "Cukup sekadar mengesahkan apa yang awak tulis dalam buku nota ni. Adakah semuanya benar?" Bilik itu sunyi sepi. Siti Aisyah memandang Amirul, kemudian memandang Makcik Kalsom. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian mengangguk. Satu anggukan yang perlahan, gementar, tetapi pasti. Betul." Amirul tidak menulis, tidak bertanya lagi. Dia hanya menghidupkan perakam suara dan meletakkannya di hadapan gadis itu. "Awak bersedia untuk cakap beberapa perkara, setakat mana yang awak rasa selesa?" Siti Aisyah menggigit bibir, suaranya tersekat-sekat tetapi jelas. Umur saya 20 tahun, masuk madrasah sejak umur 12 tahun. Sejak saya berumur 17 tahun, Tuan Guru mula panggil saya ke bilik pribadinya dengan alasan untuk mengajar agama, menasehati, tapi banyak kali dia sentuh saya. Saya tak berani cakap, sebab dia kata kalau saya cakap, saya akan dibuang, akan dapat nama buruk, cemarkan nama madrasah. Dia terhenti. Makcik Kalsom memberikan tisu. Amirul tidak mencelah, membiarkannya terus bercakap. "Sampai saya dapat tahu saya mengandung, saya nak bunuh diri. Tapi saya tak sanggup. Saya sayang kandungan ni. Saya tak nak dia besar nanti dipanggil anak haram. Saya diam sebab takut. Sebab malu. Tapi sekarang saya tak boleh diam lagi." Amirul mematikan perakam suara. Dia mengangguk, matanya merah. "Terima kasih." Tepat pada masa itu, kedengaran bunyi langkah kaki di luar pintu. Makcik Kalsom bergegas keluar untuk melihat, tetapi hanya sempat melihat hujung jubah melintas di selekor. Seseorang telah mendengar atau sekurang-kurangnya tahu ada sesuatu yang sedang berlaku. Amirul berdiri dan mengemas barang. "Saya akan tulis artikel ni. Tapi saya perlukan awak tanda tangan sebagai pengesahan, supaya orang tak kata saya reka cerita." Aisyah diam seketika, kemudian menghulurkan tangan, suaranya gementar tetapi tegas. "Abang tulis sahaja, nama saya Siti Aisyah." Makcik Kalsom memegang tangannya. Kali ini bukan untuk memujuk, tetapi satu genggaman erat seolah-olah memberi kekuatan. Amirul meninggalkan madrasah sejurus selepas itu.
Dia tahu, jika ada seorang pun di madrasah itu tahu tentang pertemuan ini, risiko untuk rancangannya digagalkan, dihalang, malah diancam nyawa adalah nyata. Tetapi dia juga tahu, pena seorang wartawan, apabila sudah menyentuh kebenaran, tidak akan berundur. 2 hari kemudian, tepat jam 6 pagi, Akhbar Negeri mengeluarkan edisi terbarunya. Artikel itu muncul di halaman 3 di bawah ruangan siasatan khas. Kebenaran di sebalik dinding sebuah madrasah lama, kisah seorang pelajar wanita hamil, dan keheninan yang menakutkan. Artikel itu tidak menamakan madrasah atau individu yang terlibat secara spesifik, tetapi setiap butiran, setiap tarikh, setiap petikan dari diari dan perbualan dengan mangsa membuatkan pembaca meremang. Terutamanya baris terakhir artikel yang menyatakan dengan jelas, kami mempunyai bukti yang kukuh, rekaman suara dan dokumen yang sahih, dan bersedia untuk memberikannya jika pihak berkuasa campur tangan. Gelombang mula melanda dari artikel itu. Pada mulanya, mesej tanpa nama dihantar ke pejabat akhbar. Ada yang menyokong, ada yang mengugut. Kemudian laman media sosial tempatan mula berkongsi artikel itu. Komen-komen pertama mula muncul. Macam Kak Madrasah Al-Hidayah aja. Siapa budak perempuan tu? Betul ke atau reka cerita nak kejar populariti? Kalau betul, sedihnya. Tapi kalau salah, habis rosak nama baik orang alim. Dalam masa kurang dari 24 jam, pihak berkuasa daerah menerima satu arahan untuk membuat siasatan daripada pejabat agama negeri. Pada masa yang sama, Majlis Agama Islam Negeri juga meminta laporan penjelasan segera daripada Pengetua Madrasah Al-Hidayah. Di madrasah, suasana mula berbalik. Pelajar-pelajar berbisik sesama sendiri. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Ustazah Fatimah yang pernah berkongsi bilik dengan Siti Aisyah kelihatan sangat dingin. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi setiap kali melintasi bilik Siti Aisyah, dia akan menjeling dengan pandangan penuh penghakiman. Tuan Guru Haji Sulaiman diam luar biasa. Dia tidak memberi ceramah malam seperti biasa. Pintu biliknya tertutup rapat, hanya beberapa orang pengikut rapatnya yang keluar masuk. Makcik Kalsom pula, selepas artikel itu diterbitkan, dipanggil oleh Tuan Guru. Pengetua itu bertanya terus, adakah kamu yang bersekongkol dengan orang luar untuk memburukkan nama madrasah? Makcik Kalsom memandang tepat, tidak mengelak. Saya cuma berpihak pada kebenaran. Kalau Tuan Guru bersih, apa yang perlu dirisaukan? Petang itu, seorang lelaki berkot yang memakai pas media peringkat tinggi muncul di hadapan pintu gerbang madrasah. Dia tidak masuk untuk beribadah, hanya menyerahkan sepucuk sampul surat rasmi yang bermeterai merah kepada pelajar yang menjaga pintu. Ini surat rasmi, minta Tuan Guru Pengetua bersedia untuk memberi kerjasama kepada pasukan siasatan gabungan. Pintu gerbang madrasah masih tertutup, zikir masih bergema. Tetapi orang di dalam madrasah tahu, badai kali ini bukan lagi kabar angin. Bilik batu di belakang Dewan Salat Utama masih terang benderang selama 3 malam berturut-turut. Di dalamnya, Tuan Guru Haji Sulaiman duduk tidak bergerak di hadapan sejadah. Cahaya malap dari pelita minyak menerangi wajahnya, menampakkan setiap kedutan, tetapi tiada siapa dapat membaca apa yang ada di dalamnya, sama ada kerisauan atau perancangan licik. Dia tidak bercakap, tidak membela diri, tidak memberi arahan. Apabila artikel itu diterbitkan, apabila surat rasmi daripada pejabat agama sampai, apabila setiap pandangan di madrasah mula berubah warna, dia tetap diam. Keheningan itu membuatkan semua orang keliru. Tuan Guru pasti tak terlibat, kata seorang pengikut rapatnya. Kalau ya, dia dah tentu bereaksi, bukan duduk diam macam ni. Tetapi ada juga yang berbisik. Mungkin dia diam sebab dia tahu kalau menafikan pun tak ada siapa percaya. Suasana di madrasah menjadi semakin berat.
Orang ramai berjalan lebih perlahan, bercakap lebih perlahan, saling memandang dengan curiga. Sesi mengaji beramai-ramai dipendekkan, jadwal menerima tetamu dihentikan, jemaah hampir tidak lagi datang. Ustazah Fatimah yang dulunya sering menyindir Siti Aisyah tiba-tiba menjadi pendiam. Dia mengelak dari semua orang, malah tidak turun ke dapur untuk makan bersama. Ada kabar angin mengatakan dialah yang mengesan rakaman suara oleh Amirul, tetapi ada juga yang berkata dialah yang pernah melihat perkara aneh antara Siti Aisyah dan Tuan Guru beberapa tahun lalu, cuma dia memilih untuk diam. Makcik Kalsom pula sebaliknya, menjadi sangat kuat, seolah-olah apabila seseorang telah melepasi ketakutan, tiada apa lagi yang perlu ditakutkan. Setiap pagi, dia masih memasak, masih menyalahkan kemenyan, tetapi pandangannya tidak lagi menunduk. Dia senyap-senyap memerhati setiap gerak-geri orang di sekelilingnya, terutamanya Tuan Guru. Malam itu, apabila semua orang sudah masuk ke bilik masing-masing, Makcik Kalsom berhenti di hadapan pintu bilik Tuan Guru dan bersuara. Tuan Guru, kalau Tuan Guru bersih, bersuaralah. Kalau Tuan Guru bersalah, bertaubatlah. Dari dalam tiada jawaban, hanya bunyi ketukan zikir yang sekata. Setiap ketukan kering dan dingin bergema, seolah-olah bukan untuk Tuhan, tetapi sedang menyiksa diri sendiri. Pagi esoknya, Pak Cik Idris, bekas ahli jawatan kuasa madrasah, menerima satu panggilan telefon, suara di hujung talian kasar. Kalau kau buka mulut lagi, jaga-jaga rumah kau terbakar. Pak Cik Idris ketawa sinis, matanya memandang langit yang cerah. Kau boleh bakar rumah aku, tapi kau tak boleh bakar kebenaran. Petang hari yang sama, satu konvoi kenderaan dari pejabat agama dan Majlis Agama Islam Negeri tiba di daerah itu. Kenderaan berhenti di hadapan pintu gerbang madrasah. Sekumpulan orang berpakaian rasmi dan berjubah perlahan-lahan turun, membawa fail-fail tebal. Buat pertama kalinya dalam lebih 10 tahun, pintu Madrasah Al-Hidayah diminta dibuka bukan oleh jemaah, tetapi oleh pasukan penyiasat. Tuan Guru Haji Sulaiman keluar menyambut mereka dengan senyuman tenang, tidak dibuat-buat, tidak panik. Dia merapatkan tangan. Silakan. Pintu madrasah sentiasa terbuka, semuanya boleh disiasat. Tetapi hanya dia yang tahu, di sebalik pintu yang lain, gegaran sudah mulai terasa. Dewan Solat Utama Madrasah Al-Hidayah terang bendarang dengan cahaya lampu. Bukan cahaya lilin seperti biasa, tetapi cahaya lampu putih dari kamera video pasukan pengiasat. Ruang yang suci itu tiba-tiba menjadi bilik siasatan sementara. Di tengah-tengah pandangan serius, fail-fail tebal, dan pita rakaman yang dimeterai, Tuan Guru Haji Sulaiman duduk di bahagian hadapan dewan. Di hadapannya ada 3 pegawai dari pejabat agama, seorang wakil Majlis Agama Islam Negeri, dan seorang pendakwa raya daerah yang turut serta. Di sebelah kiri, duduknya Makcik Kalsom, Pak Cik Idris, dan Siti Aisyah, yang buat pertama kalinya duduk tegak tanpa mengelak pandangan. Walaupun kurus dan pucat, dia tetap mengangkat kepala, tangannya diletakkan perlahan di atas perutnya, seolah-olah satu pengisytiharan senyap, saya tidak takut lagi. Pada permulaan sesi, seorang pegawai membacakan kandungan surat aduan, memetik artikel akhbar dan diari mangsa. Kemudian dia berpaling kepada Tuan Guru. Tuan Guru, adakah Tuan Guru mempunyai sebarang maklum balas mengenai tuduhan-tuduhan ini? Tuan Guru merapatkan tangan di dada, masih mengekalkan ketenangannya. Saya menafikan sekemuanya. Saya tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap mana-mana pelajar saya. Mengenai kehamilan Siti Aisyah, jika benar, saya berpendapat kita patut mencari orang di luar madrasah. Madrasah ini sering dikunjungi orang, jamaah, tukang, penghantar barang. Menuduh saya adalah satu tindakan yang tidak berasas, malah mungkin berniat jahat untuk memfitnah.
Kedengaran bisikan di kalangan hadirin, tetapi pegawai itu mengangkat tangan memberi isyarat untuk senyap. Dia berpaling kepada Siti Aisyah. Kami memerlukan pengesahan. Cik Aisyah, adakah Cik berani mengesahkan di hadapan pasukan penyiasat bahawa orang yang menyebabkan Cik hamil adalah Tuan Guru Sulaiman? Suasana menjadi tegang. Siti Aisyah menggenggam hujung bajunya dan kemudian mengangguk. Matanya bergenang tetapi pandangannya lurus. Ya, memang dia. Saya dipaksa berulang kali selama berbulan-bulan. Satu tamparan hebat kepada imej warak itu. Tuan Guru Haji Sulaiman sedikit berkerut, tetapi masih belum hilang ketenangannya. Pasukan penyiasat terus memainkan rakaman suara perbualan antara Amirul dan Siti Aisyah. Suara yang tersekat-sekat, butiran yang jelas, dan suara gadis muda yang gementar bergema di tengah-tengah dewan membuatkan ramai orang meremang. Kemudian, seorang wakil dari Majlis Agama mengeluh perlahan, merapatkan tangan dan beristighfar. Wajahnya kelihatan sedih tetapi tidak membela. Pada akhir sesi, seorang pegawai menutup failnya. Kami akan menjalankan ujian DNA janin apabila keadaan mengizinkan, memeriksa rakaman CCTV dalaman jika masih ada data, mengambil keterangan lanjut dari saksi-saksi berkaitan, dan mencadangkan penggantungan sementara jawatan Tuan Guru Haji Sulaiman sepanjang tempo siasatan. Tuan Guru berdiri, suaranya tenang. Saya serahkan kepada undang-undang. Saya redo. Orang yang menabur dosa, lambat laun akan menuai hasilnya. Tetapi matanya menjeling tajam ke arah Siti Aisyah. Pandangan itu lebih sejuk daripada angin musim tengkujuh yang baru melanda bumbung madrasah lama itu. Pagi esoknya, apabila Siti Aisyah baru melangkah keluar ke laman untuk mengambil udara segar, dia melihat sekumpulan orang berkumpul di hadapan pintu gerbang. Mereka bukan pasukan penyiasat, bukan juga jemaah. Mereka adalah orang kampung, tangan memegang telefon, ada yang membawa spanduk merah, mulut tidak henti-henti menjerit. Seorang lelaki bersuara lantang, "Jangan fitnah Tuan Guru, dia yang bina semula madrasah ni dari runtuhan." Seorang wanita separuh baya menjerit lebih kuat, "Perempuan tu yang tak jaga maruah, lepas tu salahkan orang lain. Sejak dia datang, macam-macam benda pelik jadi." Kemudian, seorang wanita tua melemparkan sejambak bunga ke tanah. Suaranya bergetar. "Tuan Guru pernah tolong suami saya masa dia sakit. Sekarang kamu semua sanggup hina dia." Jeritan semakin kuat, pintu gerbang digoncang dan dihentak. Di dalam, pelajar-pelajar lelaki panik manakala Siti Aisyah berdiri kaku. Makcik Kalso menariknya ke belakang, tangannya gementar, tetapi matanya penuh tekad. "Macam mana mereka tahu begitu cepat?" Siti Aisyah bertanya, matanya bergenang. Makcik Kalso mengetap gigi. "Ada orang sengaja sebarkan cerita ni. Kumpulan ni bukan datang sendiri, ada dalang di belakangnya." Tepat seperti yang disangka Makcik Kalsom. Malam tadi, selepas sesi siasatan, satu klip video yang dipotong dari rakaman audio Amirul telah disebarkan di internet dengan tajuk "Pelajar wanita fitnah Tuan Guru terbongkar mengaku berhubungan dengan orang luar." Klip pendek itu tidak mempunyai konteks penuh, tetapi suara Siti Aisyah dipetik tepat pada bahagian dia teresa-esa. Pendengar yang tidak faham kandungan sebenar hanya mendengar seorang gadis mengaku hamil dan ada seorang lelaki terlibat, manakala suara penyoal sengaja dikaburkan. Dalam masa beberapa jam, beratus-ratus komen membanjiri. Yang membela sedikit, yang mengkritik bertubi-tubi. Budak-budak sekarang ni teruk betul, buat jahat, lepas tu salahkan orang yang ada nama baik. Tempat suci macam ni pun berani reka cerita, dosa besar ni. Perempuan macam ni cemarkan nama agama.
Amirul, selepas menyadari klip itu telah dipotong, segera menulis artikel penjelasan berserta bukti penuh. Tetapi di media sosial, di mana orang lebih percaya pada tajuk sensasi daripada kebenaran, artikel penjelasannya tenggelam dalam ribuan cacian. Malam itu, sebiji batu bata dilemparkan melalui pintu gerbang madrasah, jatuh betul-betul di anak tangga berhampiran bilik Siti Aisyah, beserta sekeping kertas yang ditulis dengan dakwat merah. Pergi dari sini, jangan kotorkan tempat suci ini. Siti Aisyah duduk di tepi pintu, tangan memeluk perut, air mata mengalir, tetapi tidak lagi teresak-esak. Dia faham, perjalanan di hadapannya bukan hanya tentang kebenaran, tetapi juga perjuangan menentang prasangka, menentang pandangan jahat yang masyarakat sedia lemparkan kepada orang yang lemah. Mak Cik Kalsom duduk di sebelahnya, suaranya tegas. Kamu jangan rebah. Orang yang bersalah masih bebas, tapi orang yang berani cakap benar sedang direjam. Siapa lagi yang akan tegakkan keadilan kalau kamu diam? Di luar, orang kampung masih menjerit. Tetapi, di sebalik pintu gerbang merah itu, seorang gadis muda masih mengekalkan ketenangan dan kekuatan dalam diam. 3 hari selepas sesi siasatan yang tegang di Madrasah Al-Hidayah, pasukan penyiasat secara rasmi meminta kerjasama polis daerah untuk menjalankan ujian DNA ke atas janin Siti Aisyah. Sampel rambut, kuku dan darah dimeterai dengan teliti dan dihantar ke pusat forensik negeri. Pada masa yang sama, salinan data dari cakra keras sistem kamera litar tertutup di madrasah juga diserahkan kepada pasukan siasatan. Semua orang tahu, jika DNA sepadan, semua penafian akan menjadi sia-sia. Sementara menunggu keputusan, pendapat umum di luar masih bergelora. Mereka menghentam Siti Aisyah, memaki hamun Amirul, meragui motif artikel itu. Malah ada yang mereka cerita. Dia pernah bercinta dengan seorang pekerja di madrasah. Lepas kena tinggal, dia reka cerita untuk balas dendam. Setiap kabar angin bagaikan torehan di kulit mangsa. Amirul memilih untuk berdiam diri di media sosial. Dia menumpukan seluruh tenaganya untuk bekerja sama dengan pihak berkuasa. Sebagai wartawan berpengalaman, dia faham media sosial adalah pedang 2 mata. Semakin dilawan dengan emosi, semakin ditelan. Kemudian, pada suatu hari, keputusan ujian tiba. 99,98% padan. Janin itu adalah anak kandung Sulaiman bin Abdullah, yaitu Tuan Guru Haji Sulaiman. Pasukan siasatan segera kembali ke madrasah, membawa bersama cadangan untuk membuka kertas siasatan di bawah kes rogol oleh individu yang mempunyai kedudukan agama. Berita ini meletup seperti bom di tengah-tengah badai berita palsu, menghancurkan segala keraguan. Orang ramai terkejut, jemaah tergamam. Mereka yang pernah menjerit di luar pintu gerbang madrasah, kini terdiam. Ada yang senyap-senyap memadam hantaran, ada yang menghapuskan komen cacian, dan ada juga yang perlahan-lahan menulis satu baris pendek, "Maafkan kami, wahai gadis, kami telah silap." Makcik Kalsom, apabila memegang kertas pengesahan DNA itu, hanya mampu terduduk di lantai dan menangis. Dia menangis kerana keadilan akhirnya tiba. Menangis untuk bayi dalam kandungan Siti Aisyah, yang bukan lagi simbol dosa, tetapi bukti hidup yang membongkar kejahatan seorang yang berselindung di sebalik jubah agama. Malam itu, buat pertama kalinya dalam beberapa minggu, Siti Aisyah mengambil tasbih dan berzikir. Dia tidak meminta apa-apa, dia tidak berdoa untuk ketenangan, dia hanya berzikir perlahan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, jika masih ada takdir, biarlah kebenaran ini menyelamatkan lebih ramai orang yang lemah sepertiku. Di luar hujan turun, tetapi di dalam hati gadis itu kepercayaan mula kembali.
Petang itu, Tuan Guru Haji Sulaiman dijemput keluar dari Madrasah Al-Hidayah untuk memberi kerjasama kepada pihak berkuasa. Tiada garih, tiada rantai, tiada penentangan. Dia berjalan dengan ketenangan yang biasa, masih merapatkan tangan dan menunduk hormat kepada jemaah di sepanjang jalan. Tetapi kali ini, tiada siapa yang membalas tundukannya. Ada yang senyap-senyap menundukkan muka, ada yang berpaling. Dan ada seorang, yaitu Ustazah Fatimah, berdiri di sebalik tiang batu, air matanya berlinangan. Bukan menangis karena kasihan, tetapi karena dirinya sendiri yang pernah menyaksikan, tetapi memilih untuk diam terlalu lama. Apabila dia menaiki kenderaan polis, matanya melirik ke arah Siti Aisyah yang berdiri jauh di bawah pokok ara, tidak lagi dengan pandangan mengancam seperti dahulu, hanya kekosongan yang dingin di matanya yang pernah dipercayai penuh belas kasihan. Makcik Kalsum berdiri di sebelah, perlahan-lahan menggenggam bahu Siti Aisyah. Nampak tak, nak? Tiada siapa boleh sembunyikan bangkai selamanya. Pada masa yang sama, Amirul menerbitkan artikel baru di portal berita dalam talian, apabila jubah ditanggalkan, wajah sebenar terdedah. Tetapi, di sebalik seorang yang bersalah, ada mereka yang memilih untuk diam kerana takut. Dan itulah sebabnya kebenaran terpendam begitu lama. Artikel kali ini bukan untuk membongkar, tetapi satu seruan. Hentikan kebisuan, berpihaklah pada kebenaran walaupun sudah terlambat. Kesan artikel kali ini jauh lebih kuat berbanding yang pertama, kerana ia disokong oleh keputusan ujian DNA, dokumen siasatan, dan pandangan mata seorang wanita yang berani bangkit selepas berkali-kali dipijak. Ustazah Fatimah, selepas beberapa hari berdiam diri, malam itu datang sendiri ke balai polis untuk membuat pengakuan. Saya pernah menyaksikan Tuan Guru beberapa kali memanggil Siti Aisyah ke bilik pribadinya pada waktu yang tidak sepatutnya. Saya pernah melihatnya menangis selepas sesi mengaji pribadi, tetapi saya tidak berani bersuara. Hari ini, saya mau menebus kesilapan saya. Pengakuan itu bagaikan tikaman terakhir yang merobek topeng yang telah menyembunyikan begitu banyak kebenaran. Di dalam lokap, apabila ditanya mengapa dia melakukan semua itu, Tuan Guru hanya menjawab satu ayat. Aku pernah fikir aku kebal dari balasan Tuhan. Rupa-rupanya, aku hanya menyalut emas pada lumpur. Petang itu, Siti Aisyah berjalan seorang diri ke puncak bukit di belakang madrasah, di mana terdapat sebuah menara kecil yang menghadap ke seluruh lembah. Dia berdiri di situ, tangan memeluk perut, rambutnya ditiup angin, tiada lagi air mata, tiada lagi kepahitan, hanya satu keyakinan, aku bukan lagi bayang-bayang. Madrasah Al-Hidayah selepas peristiwa itu menjadi lebih sunyi dari biasa. Bangku-bangku batu berdebu, dewan solat dibuka tetapi asap kemenyan jarang kelihatan. Angin gunung masih bertiup melalui bumbung berlumut, membawa kedinginan yang menusuk ke kalbu. Orang-orang di sekitar tidak lagi berkumpul, tidak juga menjerit, mereka diam. Ada yang segan untuk datang beribadah, ada yang senyap-senyap datang, meletakkan bunga dan terus pergi. Mereka tidak pasti apa yang harus dipercayai, percaya pada Tuhan atau pada manusia yang memakai jubah agama. Seminggu selepas Tuan Guru Haji Sulaiman ditahan, Majlis Agama Islam Negeri secara rasmi mengeluarkan keputusan menggantung jawatan pengetuanya dan pada masa yang sama, melantik seorang ustadz muda yang terkenal dengan kepribadiannya yang baik dari sebuah madrasah besar di bandar untuk mengambil alih sementara bagi menstabilkan keadaan. Ustadz baru itu tidak banyak bercakap,
hanya senyap-senyap membersihkan dewan solat, mengelap kalimah-kalimah Allah dengan kain bersih, memungut setiap helai daun ara yang gugur di laman. Suatu petang, Siti Aisyah keluar ke laman dan terjumpa ustadz itu sedang membersihkan kawasan. Dia merapatkan tangan dengan sopan. "Assalamualaikum Ustadz." Ustadz itu mengangguk. "Saya tahu cerita kamu, tapi saya juga tahu tiada siapa berhak menghakimi kamu selain undang-undang dan hati nurani kamu sendiri." Kata-kata itu membuatkan Siti Aisyah tergamam. Sejak peristiwa itu terbongkar, inilah kali pertama dia dilayan seperti manusia biasa, bukan sebagai nama dalam umpatan orang. Ustadz itu meletakkan tangan di bahunya, bukan untuk menasehati, bukan untuk memujuk, hanya berkata lembut, "Tuhan bukan pada bangunan. Tuhan ada di dalam hati, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu." Malam itu, angin sejuk bertiup dari lereng bukit, tetapi hati Siti Aisyah terasa lebih hangat dari biasa. Makcik Kalsom membancuh setekot teh dan meletakkannya di hadapannya. Dua orang wanita, seorang tua dan seorang muda, duduk di dapur kecil itu tanpa berkata apa-apa, hanya menghirup teh panas. Di luar, daun-daun ara berguguran, seolah-olah mau menanggalkan debu lama yang telah melekat di bumbung madrasah ini terlalu lama. "Kamu ada pikir nak tinggalkan madrasah ni?" Makcik Kalsom mempertanya perlahan, sekadar menduga. Siti Aisyah menggeleng. "Tidak, saya bukan lagi seorang pelajar di sini, tapi saya belum tinggalkan Tuhan." Makcik Kalsom mengangguk, matanya bersinar dengan keyakinan. Orang boleh pakai jubah, tapi tak ada Tuhan dalam hati. Tapi ada juga orang yang tanggalkan jubah, tapi Tuhan tetap di dalam jiwa. Keesokan harinya, sepucuk surat dari pejabat akhbar negeri tiba di Madrasah Al-Hidayah. Surat itu dialamatkan kepada Siti Aisyah. Di dalamnya ada salinan artikel asal tulisan Amirul, beserta sekeping nota kecil tulisan tangan. Awak tidak keseorangan, dan kebisuan awak telah menyelamatkan ramai orang lain. Amirul. Siti Aisyah melipat nota itu dan memeluknya ke dada. Angin kembali bertiup melalui bumbung madrasah yang lama. Tetapi kali ini, ia bukan lagi angin ketakutan, tetapi angin kebangkitan. Pada bulan ke-6 kehamilannya, Siti Aisyah mula merasakan sakit-sakit ringan di pinggangnya. Tendangan-tendangan kecil bayi setiap malam membuatkannya tidak lagi tidur lena. Dia belajar untuk bernafas lebih dalam, berjalan lebih perlahan, mengurut perutnya sendiri dengan minyak kelapa setiap malam. Tiada dokter pribadi, tiada suami yang menghantar ke klinik, tiada ucapan tahniah, tiada pandangan mesra dari sanak saudara, hanya ada Makcik Kalsom. Wanita tua itu setiap pagi akan memasak khas semangkuk bubur beras perang dengan kacang merah dan bijan hitam dan membawanya walaupun Siti Aisyah tidak berselera. "Kamu kena hidup untuk 2 orang," katanya. "Anak ni darah daging kamu, bukan dosa orang lain." Setiap kali mendengar itu, Siti Aisyah terasa pedih di matanya. Kadang-kadang dia keluar ke laman madrasah apabila tiada orang, berdiri senyap di bawah pokok ara, meletakkan tangan di perut dan berbisik, "Anakku, ayahmu mungkin tidak mengakuimu, tetapi ibu tidak akan tinggalkanmu." Orang sering berkata, wanita mengandung tanpa suami adalah aib. Tetapi bagi Siti Aisyah, dia tidak lagi berasa malu. Dia telah mengatasi sesuatu yang lebih menakutkan daripada penghakiman, yaitu kebisuan dirinya sendiri. Berita mengenai kasus itu masih tersebar di internet. Beberapa portal menyiarkan semula artikel asal Amirul. Banyak komen mula berubah arah. "Dulu aku pernah kutuk dia, sekarang baca balik rasa sakit hati. Kalaulah dia ada keluarga di sisi, tentu tak sesunyi ini." Siti Aisyah tidak membacanya.
Amirul masih menghubunginya sekali-sekala kerana dia ditugaskan untuk menyiasat kes lain. Tetapi setiap kali menelepon, suaranya tetap lembut. "Awak okey? Saya boleh kirimkan sedikit wang kalau perlu." Dia hanya menjawab, "Saya tak perlukan wang. Saya perlukan seorang anak yang lahir tanpa perlu mendengar sumpahan dari masa lalu." Suatu ketika, sekumpulan jamaah dari Kuala Lumpur datang ke madrasah. Mereka membaca artikel itu. Mereka datang bukan untuk berdoa, tetapi untuk meletakkan sejambak bunga lili putih di hadapan bilik kecil tempat Siti Aisyah tinggal. Tanpa sepatah kata penghakiman, tanpa bertanya apa-apa, hanya menunduk hormat dan berlalu pergi. Malam itu, dia berbaring mengiring memeluk perutnya. Bayi itu menendang lagi. Dia tersenyum, buat pertama kalinya dalam beberapa bulan, bukan kerana bahagia, tetapi kerana dalam kegelapan yang disangka tiada jalan keluar, telah mula kelihatan sedikit cahaya pemahaman. Hari raya tahun itu tiba lewat, atau mungkin hati orang di Madrasah Al-Hidayah yang merasakannya tiba lewat, tiada siapa tahu. Pokok bunga kertas di hadapan laman masih mekar, angin sejuk masih bertiup, tetapi tiada lagi takbir raya bergema seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak Tuan Guru Haji Sulaiman ditahan, Madrasah Al-Hidayah secara sukarela menghentikan semua aktiviti keramaian. Tiada solat sunat berjemaah besar-besaran, tiada majlis doa selamat, tiada jamuan raya. Semuanya senyap, seolah-olah nama Al-Hidayah itu sendiri kini hanya tinggal kenangan. Mereka yang pernah menjerit dan memaki hamun Siti Aisyah, raya kali ini tidak berani mengangkat muka apabila melalui pintu gerbang madrasah. Walaupun mereka tidak mengucapkan kata maaf, kebisuan mereka adalah satu pengakuan yang terlambat. Ustaz muda yang memangku jawatan pengetua masih menepati janjinya untuk tidak mengubah apa-apa, hanya membetulkan apa yang telah salah. Dia membuka pintu madrasah untuk orang miskin datang mengambil juadah percuma, tanpa bertanya siapa mereka, tanpa perlu tahu dari mana mereka datang. Madrasah tidak menghakimi, manusia yang sering menghakimi, katanya. Mak Cik Kalsum menyalakan pelita di Dewan Solat pada pagi raya, kemudian senyap-senyap kembali ke dapur, membungkus beberapa ketul ketupat. Dia tahu Siti Aisyah tidak akan keluar untuk solat raya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dia juga tahu gadis itu masih berada di situ, masih belum meninggalkan madrasah kerana satu sebab yang lebih mendalam daripada aib dan kepercayaan. Malam itu, Siti Aisyah duduk di dalam biliknya, cahaya pelita menerangi gambar arwah ibunya. Satu-satunya wanita yang pernah memeluknya sebelum meninggal dunia akibat sakit ketika dia baru berusia 8 tahun. "Mak," dia berbisik perlahan, "raya ni Aisyah tak ada sesiapa. Tapi Aisyah takkan tunduk sebab dalam perut Aisyah ada darah daging, ada harapan, ada saksi keadilan." Dia memegang surat tangan yang dihantar oleh Amirul sebelum raya, masih dengan beberapa baris ringkas. "Saya tak dapat datang raya ni, tapi saya sentiasa mengikuti perjalanan awak. Tahun baru tak perlukan kemeriahan, cukup hati kita tidak lagi resah." Di luar, bunyi mercun bergema di pekan yang terletak 30 km dari madrasah. Cahayanya samar-samar menerangi puncak bukit, tempat bumbung madrasah lama itu berdiam diri selama puluhan tahun. Malam raya berlalu tanpa takbir. Tetapi, di dalam hati Siti Aisyah, sesuatu telah dilaungkan secara senyap, seperti takbir kecil kedamaian sejati. Tidak lagi diselubungi oleh kepura-puraan atau prasangka. Bulan Mac, cuaca di Perak mula menghangat. Pokok arah di laman Madrasah Al-Hidayah mengeluarkan pucuk-pucuk baru yang hijau, sesekali menggugurkan daun tua ke laman seolah-olah mengingatkan yang lama telah berlalu, yang baru sedang tiba. Pagi itu, Siti Aisyah mengalami sakit perut yang teruk.
Makcik Kalsom panik memanggil teksi, manakala ustaz muda itu sendiri mendukungnya menuruni lereng bukit berbatu sejauh 2 kilometer untuk sampai ke klinik desa. Tiada siren, tiada hospital besar, hanya sebuah bilik bersalin kecil yang bersih dan sunyi. Makcik Kalsom memegang tangannya selama hampir 3 jam yang penuh debaran. Tiada saudara mara, tiada bapa kepada anak itu, tiada ucapan selamat dari keluarga, hanya peluh, darah, air mata dan kepercayaan yang tidak boleh goyah. Seorang bayi lelaki lahir pada jam 9.26 pagi, berat 9 kilogram, menangis kuat dan sehat. Apabila jururawat membawa bayi itu kepadanya, Siti Aisyah menghulurkan tangan yang gemetar untuk menyentuh pipi anaknya. Dia menangis, bukan kerana sakit, tetapi kerana sejak saat itu, dia tidak lagi keseorangan. "Anakku, ibu dah tunaikan janji." Dia berbisik ke telinga anaknya, air mata mengalir laju. Makcik Kalsum berdiri di sebelahnya, matanya juga merah. "Budak ni banyak ikut muka kamu. Matanya dalam macam mata kamu masa kecil." Apabila pegawai pendaftaran bertanya nama bapa untuk sijil kelahiran, Siti Aisyah memandang mereka dan menggeleng dengan tegas. "Tidak, dia akan guna nama saya. Anak saya tak perlukan nama untuk menanggung masa lalu orang lain." Dan begitulah, Adam bin Abdullah lahir, membawa nama ibunya sebagai nama keluarga, dan nama Adam sebagai harapan untuk permulaan yang baru. 3 hari kemudian, ibu dan anak itu kembali ke madrasah, disambut secara senyap oleh beberapa orang kampung yang berdiri di tepi pintu gerbang. Ada yang menghulurkan sekotak susu kepada Makcik Kalsom, tidak berkata apa-apa dan terus pergi. Ada yang meletakkan sebakul oreng di anak tangga berserta sekeping nota kecil. "Anak ini tidak bersalah, terima kasih kerana menyelamatkan satu nyawa." Ustaz muda itu menyambut mereka di pintu gerbang. Dia tidak berkata-kata indah, hanya menunduk dan merapatkan tangan. Tahniah, satu nyawa telah diselamatkan. Malam itu, Siti Aisyah duduk di dalam biliknya. Adam tidur nyenyak di sebelahnya. Cahaya bulan menembusi tingkap, menerangi wajahnya yang masih merah. Dia bukan lagi seorang pelajar madrasah, tetapi dia juga bukan lagi seorang mangsa. Dia adalah seorang ibu, seorang yang terselamat, seorang yang telah melangkah keluar dari bayang-bayang prasangka dan kezaliman untuk menjaga cahaya bagi satu nyawa yang baru lahir. 3 bulan selepas kelahiran Adam, Siti Aisyah secara rasmi meninggalkan Madrasah Al-Hidayah. Tiada upacara perpisahan, tiada sesiapa yang menghantar dengan meriah, hanya Makcik Kalsom yang menghantarnya dengan mata yang basah. Ustaz muda itu menghantarnya dengan ucapan ringkas, "Pergilah, jika di situ kamu temui ketenangan." Dia membawa anaknya, sebuah beg kecil, dan sebuah buku nota berkulit lembut, tempat dia pernah menulis diari yang mendedahkan kebenaran dari kegelapan. Dia berpindah ke Pekan, memohon kerja sebagai pelayan sambilan di sebuah kedai makan vegetarian yang dikendalikan oleh sekumpulan sukarelawan. Mereka tidak bertanya tentang masa lalunya. Mereka hanya berkata, "Jaga kerja baik-baik, itu sudah cukup." Pada waktu siang, dia menghantar anaknya ke sebuah pusat jagaan kanak-kanak swasta. Malamnya, ibu dan anak itu tidur bersama di atas tilam nipis di tepi tingkap kecil yang menghadap pokok mangga di halaman. Pada malam bulan terang, cahaya menembusi langsir nipis, menyinari pipi Adam seperti sejalur harapan dari langit. Suatu ketika, dia membawa anaknya untuk pemeriksaan berkala. Dia bertemu dengan seorang wanita tua yang bertanya, "Suami mana, nak?" Dia tersenyum. "Mungkin tengah tanggung dosa kat mana-mana, makcik." Jawapan itu membuatkan wanita tua itu ketawa. Zaman sekarang ni kena kental. Walaupun tidak mudah, Siti Aisyah tidak pernah mengeluh.
Baginya, dapat menjalani kehidupan yang jujur, tidak lagi perlu menunduk karena dizalimi, tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sudah menjadi nikmat terbesar. Berita mengenai kes itu perlahan-lahan reda. Media tidak lagi melaporkannya setiap hari, tetapi kes itu masih disebut sebagai satu peristiwa penting. Kes pelajar madrasah dakwah pengetua cabul dan perjalanan menuntut marwah dalam diam. Tuan Guru Haji Sulaiman dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, tiada satupun rayuan untuk mengurangkan hukuman dihantar oleh jemaah. Orang berkata, dia bukan sahaja berdosa kepada manusia, tetapi juga berdosa kepada kepercayaan ribuan orang terhadap institusi agama. Malam itu, ketika Adam sedang tidur, Siti Aisyah senyap-senyap mengeluarkan seutas tasbih kecil, bukan lagi untuk berzikir seperti dahulu, tetapi untuk mengingatkan dirinya. Ada perkara-perkara suci yang tidak terletak pada bangunan, tidak terletak pada pakaian, tetapi terletak pada keberanian untuk hidup dengan jujur, berani mempertahankan apa yang benar, walaupun terpaksa menentang seluruh dunia seorang diri. Adam tidur nyenyak. Tangannya yang kecil menggenggam jari ibunya. Angin awal musim kembali bertiup melalui tingkap kecil. Kali ini, ia tidak lagi membuatnya berasa sejuk. Kehidupan Siti Aisyah dari seorang gadis yang memilih jalan agama untuk mencari ketenangan kepada seorang wanita yang dicabuli di tempat yang paling suci, dan akhirnya menjadi seorang ibu tunggal yang melangkah melepasi prasangka adalah satu perjalanan yang tiada siapa mahu lalui. Tetapi, ada yang telah berani melaluinya. Dia bukan seorang wirawati, dia hanya seorang yang terselamat. Dalam sebuah masyarakat di mana kebisuan selalunya lebih mudah daripada membuat aduan, di mana reputasi orang yang berkuasa lebih mudah dipercayai daripada suara lemah mangsa, kebenaran seringkali terkubur sangat dalam. Tetapi Siti Aisyah dengan ketabahannya, dengan keberanian seorang wanita, telah menarik kebenaran itu keluar ke cahaya, walaupun terpaksa mempertaruhkan segalanya. Dia pernah dicaci, pernah dipulaukan, pernah berada di ambang putus asa, tetapi selepas segalanya, dia tetap menjaga maruah dirinya. Kisahnya bukan hanya tentang satu skandal yang menggegarkan institusi agama, tetapi satu peringatan yang mendalam. Kita mungkin tertipu dengan image, terpesona dengan gelaran, tetapi akhirnya kebenaran akan tetap terserlah, dan hanya mereka yang berani berpihak pada kebenaran yang layak mendapat ketenangan jiwa. Adam membesar dalam jagaan seorang ibu yang tidak kaya, tidak berkedudukan, tetapi mempunyai kasih sayang dan maruah yang cukup untuk mengajar anaknya tentang apa yang benar dan salah. Anak itu tidak akan membawa dosa ayahnya, tetapi akan membesar sebagai bukti kepada satu kebenaran yang pernah terkubur dan dilahirkan semula dengan darah, air mata, dan keberanian ibunya. Di madrasah lama itu, laungan azan kembali bergema. Tetapi kali ini, ia bukan lagi sekadar ritual kosong, tetapi satu laungan yang menyedarkan. Ketakwaan bukan pada jubah, bukan pada gelaran. Ia ada di dalam diri mereka yang berani melihat ke dalam hati sendiri. Orang baik mendapat pengakhiran yang baik, orang jahat menerima balasan. Tetapi nilai sebenar cerita ini bukan terletak pada siapa yang menang atau kalah, tetapi pada hakikat bahwa seorang wanita, walaupun pernah menjadi mangsa, tidak membiarkan dirinya hidup dalam kegelapan selamanya. Pengajaran terakhir, dalam hidup ini, ada penderitaan yang tiada siapa dapat selesaikan untuk kita. Tetapi jika kita berani berdepan, berani bersuara, dan terus melangkah, kita sendiri akan menjadi cahaya untuk jalan kita.
Dan kadangkala, cahaya itu juga akan menyinari orang lain yang sedang terperangkap dalam kegelapan dan tidak berani bersuara. Korang semua dari mana nih? Cuba komen sikit. Apa pendapat korang tentang cerita kali ini? Saya doakan semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat dan selamat di mana jua anda berada. Kalau ada sesiapa yang ada kisah menarik untuk dikongsikan, jangan segan silu untuk ceritakan di ruangan komen ya, supaya kita semua boleh baca bersama.